syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan, keafiatan dan kelapangan yang diberikan, maka dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah pada hari ini untuk satu majlis hujung tahun surah Al-Jawhar, iaitu majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran surah Al-Jawhar tanah seterusnya baru. Yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Latif, pengurusi surah Al-Jawhar serta barisan ahli-ahli jawatan surau. Yang berbahagia Tuan Imam dan Tuan Bilal surah Al-Jawhar. Yang saya kasihi dan saya hormati sahabat saya Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ustaz Fakhur Razi Yusof selaku penceramah undangan pada malam ini. Dan yang saya muliakan Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, rakan-rakan jemaah dari masjid-masjid dan surau-surau yang berhampiran, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para pemimpin masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan acara kita pada malam ini, di dalam kita sibuk meraihkan majlis Maulid Rasul untuk surau Al-Jawhar, saya mohon agar tidak lupa kita kepada rakan-rakan jemaah kita, saudara-saudara kita yang satu ketika dulu ada bersama-sama kita di dalam majlis seperti ini, tetapi pada hari ini mereka tiada lagi kerana telah kembali ke rahmatullah. Oleh itu, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan keberkatan Rasulullah SAW, marilah sama-sama tuan-tuan kita mulakan majlis dengan mensedekahkan bacaan surah Al-Fatihah, khususan untuk Allah Yarham dan Allah Yarhamah adik-adik jemaah surah Al-Jawhar yang telah kembali ke rahmatullah terdahulu daripada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Terima kasih tuan-tuan, semoga roh Allah Yarham dan Allah Yarhamah saudara-saudara kita, jemaah-jemaah surah Al-Jawhar yang telah kembali ke rahmatullah, dicucuri rahmatnya, diangkat darjatnya, dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, bagi jemaah yang baru saja hadir, yang masih belum lagi menjamu selera, saya menyampaikan pesanan daripada Tuan Pengurusi, boleh terus ke bahagian dapur kita untuk berjumpa dengan jawatankuasa untuk mendapatkan jamuan ataupun jualan yang telah kami sediakan. Mungkin Ustaz dapat ceramah InsyaAllah. Baik tuan-tuan, kita akan terus ke acara kemuncak. Kerana tahun ni kita skip qari, kita skip benda-benda yang sebelum-sebelumnya ada, tapi kita terus beri fokus kepada ceramah Maulid Rasul pada malam ini. Dan sebelum saya menjemput penceramah undangan ini tuan-tuan pun semua dah kenal dengan Ustaz Fakhur Razi kerana beliau adalah merupakan kuliah tetap kita di surah Al-Jawhar pada setiap hari Rabu minggu ketiga mengajar kitab sirah. Tetapi tuan-tuan tak tahu latar belakang beliau. Jadi mungkin untuk majlis yang besar ni saya bagi sedikit pengenalan latar belakang mengenai diri beliau, jadi supaya tuan-tuan lebih kenal siapa sebenarnya Ustaz Fakhur Razi ini dan kenapa saya undang beliau untuk kuliah sirah di surau kita tiap-tiap bulan. Baik tuan-tuan, nama beliau adalah yang berbahagia Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ustaz Fakhur Razi bin Yusof, bertugas sebagai pegawai Hal Ehwal Islam di Jabatan Agama Islam Negeri Johor di bahagian dakwah. Berkelulusan ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang dari Universiti Malaya, dan beliau seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana bimbingan dan kaunseling dari UTM Skudai. Dan tidak cukup dengan itu tuan-tuan, beliau juga memperolehi sijil tinggi kaunseling syar'i ilim dari JAKIM. Dan antara pengalaman kerja beliau pernah menjadi peguam syar'i untuk wilayah Persekutuan dan Negeri Johor sekitar tahun 2004 hingga 2006. Dan selepas itu beliau telah dilantik sebagai pegawai runding cara Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim dari tahun 2006 hingga 2009. Dan bermula dari 2009 hingga kini
Beliau adalah pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan telah menjawab berbagai jawatan di berbagai bidang bahagian seperti pembangunan keluarga, nasihat dan unit cara berdebat kadi dan yang terkini bagian dakwah di Jamij. Begitulah hebatnya tuan-tuan pengalaman yang ada pada Ustaz Fakhur Razi. Selain daripada seorang peguam syar'i, dia juga ada beberapa pendakwah yang juga aktif dan seringkali mendapat undangan-undangan di berbagai majlis kerajaan dan juga swasta. Oleh itu tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dan dengan rasa rendah diri, majlis dengan ini mempersilakan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Fakhur Razi Yusof untuk memulakan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Astagfirullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati saudara sahabat saya selaku pengacara majlis, saya hormati pengurusi Setali Jawatan Kuasa Surau Jawahar Taman Sentosa, pengurusi-pengurusi Setali Jawatan Kuasa masjid-masjid berdekatan, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Mohon pada Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama kita umat Islam di seluruh dunia, dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang akan dapat membawa kita ni masuk dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita jumpa pada hari ini. Saya sebenarnya tak anggap macam ceramah maulid sebenarnya, kok macam beria sangat. Orang Jawa cakap macam ya on sampai baca biodata kan, tapi meraihkan kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab diberi kesempatan untuk kita berada dalam satu majlis ni, menzahirkan rasa sayang dan cinta kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu kewajipan bagi orang beriman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak cinta pada Nabi, dia rugi, dia rugi. Dan kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia punya balasannya syurga Allah Subhanahu taala, tak ada lain lah. Kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di pintu syurga. Salah satu perkara yang kita nak bawa jumpa Nabi adalah kecintaan kita pada Nabi. Ibaratnya macam kita nak jumpa orang yang kita kasih itu, macam kita tak sabar nak jumpa. Rasa bila jumpa Nabi, so kita macam nak peluk-peluk Nabi, macam itulah ibaratnya begitu. Jadi kena ada lah dalam diri kita. Macam dulu zaman-zaman tuan-tuan puan-puan kan, Tok orang kata tengah sibuk nak bercinta tu kan, buat surat cinta kan, pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas, letak bedak tu kan, banyak-banyak tu kan. Lepas tu bila buka je berdebu je gitu kan. Dia tak sabar nak nunggu surat cinta yang tu. Kalau lebih pada 3 hari tak ada balasan tu, dia punya tak keruan tu lain macam kiranya macam tak tenteram lah. Makan pun tak kenyang, minum pun tak hilang dahaganya. Macam itulah ibaratnya. Tapi yang kita nunggu surat cinta daripada kekasih kita. Tetapi bila kita nak tunjuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka kena lebih daripada apa yang kita gambarkan. Sebab tu salah satu cara untuk kita menzahirkan rasa cinta, kita kumpullah ramai-ramai macam ni. Kita gabungkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam satu majlis, majlis Maulid Nabi SAW, yang mana kita lihat
majlis Maulid Nabi SAW ni kalau di Johor ni, ya, nak sebutkan selagi mana tak jumpa Ramadan, selagi itulah jumpa Maulid. Gitulah di Johor, ya. Ataupun selagi mana tak jumpa 12 Rabiul Awal tahun depan, selagi itulah jumpa Maulid. Ni Johor ni tuan-tuan, identiti Johor. Dulu masa saya belajar di Universiti Melaya dulu, satu rumah saya ada lebih kurang dalam 14 orang, semua pantai timur, saya seorang yang Johor, tuan-tuan. Rupanya orang Johor ni memang susah nak dipengaruhi, tuan-tuan. Sampai sekarang pun saya tak boleh nak cakap dialek bahasa orang pantai timur, tuan-tuan, sebab mungkin lidah saya ni lidah Jawa katanya gitulah. Jadi bila sebut macam tu, ketika saya nak balik kampung satu ketika dulu, saya pun naik motor lah, Modenas Kris daripada Kuala Lumpur sampai ke Muar, nak balik kampung sebab kat kampung saya ada sambutan Maulid Nabi. Jadi bila sambut Maulid Nabi ni, kawan-kawan saya tanya, kenapa nak balik? Saya cakap saya nak sambut Maulid Nabi kat kampung saya. Dia tanya saya, kenapa dekat Johor ni sambut Maulid Nabi ni berbulan-bulan? Sebab masa tu dah 3 bulan dah, 12 Rabiul Awal dah lepas dah. Johor kat kampung saya baru nak nyambut, tuan-tuan. Jadi dia kata tempat kita orang ni dekat sana tu sambut 12 Rabiul Awal je malam tu, ibarat macam nak buat-buat ambil-ambil hati gitu dah lah, berzanzi apa gitu je lah, buat-buat ambil hati gitulah. Itu ayat saya lah dengan kawan-kawan saya tu. Kenapa Johor sambut berbulan-bulan ni? Saya cakap dalam hati saya, ini soalan cari pasal. Saya cakap orang Johor ni sayang lebih Rasulullah berbanding orang negeri lain. Senyap terus, tuan-tuan. Tobat lepas tu tahun-tahun depan saya nak balik, dia orang tak tanya apa pun. Kena sebiji gitu. Berapa ketika lepas saya dijemput di Paloh sana, lagi seminggu nak sambut Ramadan. Tapi tengok surat jemputannya sambutan Maulid Nabi. Dia pun pandai juga, sambutan Maulid Nabi di ambang Ramadan. Nak juga sambutan Maulid tu. Jadi itulah cintanya umat Nabi SAW yang berada di Johor ni pada Rasulullah SAW. Kecintaan pada Nabi SAW dulu, kalau sahabat-sahabat Nabi SAW, dia orang cinta Nabi ni, dia orang boleh tengok muka Nabi, boleh peluk Nabi, ambilkan selipar capal Nabi, ambilkan air wuduk Nabi, mereka boleh buat khidmat untuk Nabi SAW. Mereka boleh buat macam tu. Jadi kita ni umat Nabi SAW pun cinta juga pada Nabi, tapi kita tak dapat jumpa Nabi, tak dapat tengok muka Nabi. Kita pun tak boleh nak ambilkan selipar Nabi, ambil air wuduk Nabi. Jadi semua benda tak boleh. Yang itu nak sebutkan begitu. Jadi apa cara kita nak tunjukkan kecintaan kita? Salah satu dengan cara kita buat program macam ni lah. Ini pun saya rasa ada lagi berapa sambutan Maulid Nabi jemputan. Besok punya ada satu dekat Kota Masai. Tu yang saya daripada Shah Alam tu. Saya daripada Shah Alam, daripada hari Khamis saya tu sampai hari ni saya balik. Bila balik saya mikir malam ni nak balik semula ke Shah Alam. Nak balik semula ke Shah Alam, tapi minta excuse, gantikan orang lain untuk backup saya, sebab besok saya pun ada program Maulid juga, tuan-tuan. Besok petang pun ada Maulid juga di kampung Kempas Menang. Saya pun tak pernah dengar tempat tu, di Bandar Tenggara, tuan-tuan. Jadi Johor ni tak habis-habis, tuan-tuan, Maulid Nabi terus macam tu lah kan. Sebab cinta betul orang Johor dengan Nabi SAW. Jadi penting tak penting cinta pada Nabi ni? Jawapannya sangat penting lah. Sebab Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi miwalidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata, tidak beriman bagi orang yang tidak menjadikan aku ni orang paling disayang, lebih dicinta, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada sekalian, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada sekalian manusia. Nabi SAW sebut begitu. Nabi SAW sebut ni la yu'minu, tidak beriman. Nabi tak sebut kurang iman, Nabi tak sebut terjejas iman, Nabi tak sebut adalah sikit-sikit iman, tak ada. Tapi Nabi SAW sebut la, tidak beriman. Tidak beriman. Siapa dia? Orang yang tak jadikan Nabi tu orang yang paling disayang, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada sekalian manusia. Kalau kita jadikan orang lain yang kita cinta lebih daripada Rasulullah, mana tak beriman kalau ikut masuk hadis tu. Jadi rupa-rupanya cinta Nabi ni penting sungguh-sungguh. Balik tanya suami masing-masing, tanya isteri masing-masing. Abang, saya dah duduk dengan abang ni daripada abang muda sampai abang punya muka krepot dah, daripada gigi abang penuh sampai abang dah tak ada gigi lah. Awak pun sama juga, yang abang tengok daripada muka awak macam bidadari syurga, muka dah macam ahli neraka. Contoh gitu. Contoh je lah, contoh, jangan beria sangat, tuan-tuan. Abang tengok awak tengok abang, rumah daripada riuh-riuh sampai dah tak ada orang kat rumah, anak semua dah besar-besar, dah ada keluarga dah seumpamanya. Hari-hari abang tengok muka awak tengok muka abang. Jadi abang nak tanya pada awak,
Saya nak tanya pada abang, dalam ramai-ramai orang, siapa yang paling awak sayang? Ya, siapa yang paling abang sayang sekali? Tanyalah suami masing-masing. Tanya dia. Suami kata, yang abang ni, awak ingat apa? Tak ada orang yang abang sayang kat muka bumi ni. Awak lah orang paling saya sayang sekali. Menangislah kita. Sebab apa? Suami kita termasuk di kalangan orang yang tak beriman pada Allah. Disebabkan apa? Sebab dia mencintai kita lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah pada isteri masing-masing, yang siapa yang paling awak sayang sekali? Abang betul-betul nak tahu bang? Betul, abang nak tahu. Abang yang nyesal bang? Tak, abang tak nyesal. Sebab ketika dia jawab abang tak nyesal tu, dalam kepala otak dia, dia ingat bini dia suka kat dia. Sayang kat dia lebih daripada yang lainnya. Kalau abang nak tahu orang yang paling saya sayang sekali, orang yang namanya Muhammad. Muhammad siapa tu yang? Jangan marah dulu. Muhammad yang handsome, ganteng, lebih handsome daripada muka abang. Siapa Muhammad tu yang? Muhammad yang akhlak budi pekertinya baik, lebih baik daripada abang. Muhammad yang sangat pemurah, yang suka bersedekah, tak kedekut macam abang. Dah 5 tahun abang tak bagi saya nafkah. Siapa Muhammad tu yang? Muhammad yang baik sangat, tak sengal macam abang. Siapa Muhammad tu yang? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukurlah kita kerana isteri kita termasuk di kalangan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan pada Nabi SAW ni sangat penting, tuan-tuan. Nabi SAW satu hari berjalan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW, dalam ramai-ramai itu ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni sahabat Nabi SAW yang banyak mendampingi Nabi SAW. Jadi satu ketika Nabi SAW berjalan dan Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW salah satunya bila berjalan pegang tangan sahabat. Kita tuan-tuan jalan pegang tak tangan sahabat kita tuan-tuan? Belum tentu tuan-tuan. Ini bukan cerita laki perempuan, ini lelaki dengan lelaki tuan. Ni balik surau ni keluar nanti tu, pimpin tangan member kita ni pegang tangan. Kau dah kenapa pegang tangan aku ni? Ini kalau kita orang Melayu tuan-tuan. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi jalan pegang tangan tuan-tuan. Jadi ketika Nabi SAW tangannya menyentuh tangan Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar rasa keredupan sangat, rasa macam sonok sangat tuan-tuan. Cerita gitu. Macam suami lah, tengah baik-baik, romantik-romantik, suami pegang tangan isteri. Ya Allah, rasa macam dilindungi sangat-sangat. Rasa macam selamat sangat, macam dunia ni anak yang punya lah, cerita gitu. Kan? Sekarang cuba pegang tangan tengok. Sekarang ni, yang dah 30 tahun, 40 tahun, pegang tangan tengok macam mana? Rasa tak keredupan tu. Kau dah kenapa ni buat tebiat ke apa pegang tangan? Yang itu ramai tuan-tuan. Yang ini. Jadi kita pegang tangan Nabi yang mulia itu menyentuh tangan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, demi Allah, lepas aku cinta diri aku, ya Rasulullah, engkau lah orang paling aku cinta, tak ada lebih, tak ada yang lain daripada itu. Lepas aku cinta aku ni, engkau lah orang paling aku cinta. Sayyidina Umar jawab macam tu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, dia kata, belum lagi wahai Umar, wallazi nafsi biyadih, dia kata, hatta aku nak ahabba ilaika min nafsik, belum lagi wahai Umar, sehinggalah kamu ni jadikan aku ni orang yang paling kamu sayang sekali, lebih daripada diri kamu sendiri. Masya Allah tuan-tuan. Maknanya Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Umar, kamu cinta kepada diri kau ni, lepas kamu cinta diri kau, kamu cinta aku. Belum lagi wahai Umar, tak sempurna lagi kecintaan tadi, keimanan tadi. Sehinggalah aku ni jadikan orang yang paling kau sayang, lebih cinta, lebih pada diri kau sendiri. Masya Allah tuan-tuan. Nabi nak kita cinta Nabi lebih daripada yang lainnya, termasuklah lebih daripada diri kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar pun kata, wallahi ya Rasulullah, al-an, ni sekarang ni aku jadikan diri engkau lebih aku cinta lebih daripada diri aku sendiri. Maknanya Sayyidina Umar menjadikan Nabi SAW orang yang paling dicinta lebih pada diri sendiri. Maka Nabi SAW kata, sekarang baru betul, kata, sekarang ni barulah betul, gitu. Ini sebenarnya kecintaan kepada Nabi SAW bukan urusan yang boleh dibuat main-main. Anak-anak cucu kita ni perlu disedarkan tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW lebih daripada lainnya. Kalau tak sempurna iman, yalah, sayanglah dah besarkan anak tu, belajar agama apa semua, tetapi ending kesudahan cerita dia mencintai mak bapak dia lebih daripada Rasulullah SAW. Jangan tanamkan kecintaan mak bapak tu lebih daripada Rasulullah. Mesti kecintaan pada Rasulullah tu lebih daripada mak bapak. Barulah first class orang kata. Bapak-bapak, mak-mak yang jadi macam tu memang first class lah tuan-tuan.
sebab syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah yang kita tagih-tagihkan, iaitu jadi Sayyidina Umar ni selepas dia menzahirkan cinta tu, mana Nabi pergi perang ke apa, dia akan mendampingi Nabi SAW. Dalam peperangan, kejap depan, kejap belakang, kejap kanan, kejap kiri Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Umar, kenapa kejap depan, kejap belakang, kanan, kiri? Ya Rasulullah, ketika aku berjalan depan kau, ya Rasulullah, aku rasa seolah-olah macam ada orang nak panah kamu daripada belakang, maka aku pergi belakang kau, ya Rasulullah. Kalau aku rasa macam rasa ada orang nak serang kau kanan dan kiri kau, ya Rasulullah, aku pergi kanan dan kiri kau, ya Rasulullah. Biarlah tujahan anak panah ke, lembing ke, biar kena pada aku, asalkan jangan pada diri kau, ya Rasulullah. Sebab apa? Dia sayang, cinta sangat. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, besok Nabi SAW akan masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan dua orang sahabat Nabi yang sangat mulia. Siapa dia? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Kecintaan dua orang sahabat Nabi SAW ni sehingga Allah takdirkan makam Nabi diapit oleh dua orang sahabat Nabi yang mulia ni. Besok nak masuk syurga pun dia akan diapit oleh dua orang. Nabi SAW kata, tangan sebelah kanan aku di atas bahu Sayyidina Abu Bakar, tangan sebelah kiri aku ni di atas bahu Sayyidina Umar. Nabi SAW akan masuk dalam syurga sama-sama bersama dengan dua orang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Ini bukan cerita Piramli ni. Piramli pun dia buat macam tu juga dengan Aziz dengan Sudin tu, nak cari pendekar mustar, tuan-tuan. Dia jalan macam tu. Sebenarnya Nabi SAW sebut dia akan masuk begitulah keadaan dia nanti. Kerana apa? Dia cinta sangat pada Nabi SAW lebih daripada lainnya. Ini hebatnya. Sebab tu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, kan Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, tuan-tuan, memang tak berbelah bagilah pada Nabi SAW. Saya ni tak tahu nak ceramah sampai pukul berapa, tapi saya dengar orang dekat area Taman Sentosa ni memang cinta Nabi lebih, tuan-tuan. Jadi saya nak tengok malam ni, saya nak cipta rekod, saya nak ceramah sampai pukul 12 malam. Macam boleh? Betul-betul ni. Betul-betul ni, tuan-tuan. Saya pernah ceramah kat satu tempat kat Tiram dulu. Kita dulu pernah ceramah kat mana tu? 12 malam betul, Ambang Merdeka. Seram saya, betul-betul dia. Satu tempat dekat Tiram sana saya ceramah, pukul 10.30 tak start ceramah lagi, tuan-tuan. Dengan ucapan berjanjinya apa benda semua kan. Saya dalam hati mikir, pukul berapa nak start ceramah ni? Lepas tu tanya dengan Majlis Kuasa, dia kata, saya tanya dia nak ceramah berapa lama? Paling kurang ustaz kena ceramah 2 jam. Ceramah paling kurang 2 jam. Saya pun mikir kalau pukul 11, pukul 10.30 start ceramah, agak-agaknya pukul berapa, tuan-tuan, habis, tuan-tuan? Saya saja je nak try, tuan-tuan. Saya ceramah betul-betul sampai pukul 12.30 malam, tuan-tuan. 12.30 malam betul saya ceramah. Duduk je kan. Rupanya dia kata, ustaz, orang Boyan, dia satu kampung Boyan dekat Tiram sana tu. Orang Boyan ni dia biasa, ustaz, dia kata gitu. Kalau ceramah ni buat majlis dia dengar sampai. Saya dengar Sentosa pun sama juga. Tengoklah macam mana yang lengur, yang kaki dah menunjuk apa benda semua tu nanti, maknanya dia memang cinta bertahan sungguh lah cerita. Tengok masing-masing dah pegang kursi, pegang tongkat. Jadi kita tengok orang Sentosa ni macam mana, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan risau, sebab saya pun dah penat lah sebenarnya. Jauh juga dari Shah Alam, 5 jam juga. Jadi nak sebutkan Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sayang pada Nabi SAW kan dalam peristiwa hijrah. Dia terpilih untuk menemani Nabi SAW. Menangis, seronok dia, suka dia. Kenapa? Dah ramai-ramai sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar lah yang dipilih untuk menemani Nabi SAW pergi berhijrah. Padahal kalau kantul tu, orang kata, kalaulah musuh Islam tahu, hukum mana dia memang bunuh je, cerita gitu. Tapi seronok. Kenapa seronok? Sebab dipilih untuk menemani Nabi SAW. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar sejak daripada kecil dia adalah sahabat karib Nabi SAW. Cerita gitu, sahabat karib. Dia pun berniaga sama juga. Sayyidina Abu Bakar ni pandai berniaga, tuan-tuan. Jadi ketika dia berhijrah, perjalanan patut makan masa 14 hari. Perjalanan biasa makan masa dalam 7 hari saja. Tapi oleh kerana Nabi SAW bersembunyi dulu di Gua Sur, kemudian Nabi SAW patah balik pergi menghala ke arah Yaman. Nabi SAW pergi ke Laut Merah. Kalau dia terus 7 hari sampai. Yang ini Nabi patah balik pergi ke tepi Laut Merah, jalan, lepas tu baru sampai Madinah 14 hari. Sebagai pendapat kata 12 hari. Pendek cerita, orang dekat Madinah semua dah tahu dah pasal kedatangan Nabi SAW. Nabi dah bertolak dekat Madinah. Jadi diorang anggarkan hari ke-7 Nabi sampai.
Jadi apa yang berlaku di Madinah pada ketika itu, di Madinah dia dah ramai dah orang masuk agama Islam. Sebab dalam perjanjian Aqabah ni Nabi SAW telah utuskan sahabat Nabi yang namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi yang dulu kaya. Tapi oleh kerana dia memeluk agama Islam, keluarga dia belasah, dia kurung dia dan seumpamanya, akhirnya ditarik balik kekayaan, jadi miskin dia. Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Dia dulu Nabi SAW ketika di Madinah, Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, Nabi SAW tengok Mus'ab bin Umair tu, dia datang, dia ada jauh itu, Nabi SAW bercakap dengan sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah, memang asal Madinah tuan-tuan. Jadi Nabi SAW kata, kamu tengok tu Mus'ab bin Umair tu, dulu satu ketika dahulu dialah pemuda yang paling handsome sekali dekat Mekah. Yang keduanya dia paling kaya sekali kat Mekah. Yang ketiganya dia paling wangi sekali. Nampak? Nabi SAW kata, yang pertamanya dia paling handsome, yang keduanya dia paling kaya, yang ketiganya dia paling wangi sekali. Perkataan harum tu paling harum sekali. Tetapi oleh kerana dia memeluk agama Islam, maka dia tinggalkan kekayaan dia, sampailah ke Madinah. Nabi SAW utuskan dia dengan akhlak pewatakan dia. Nabi SAW utuskan Mus'ab bin Umair ni di Madinah. Mus'ab bin Umair bersama sahabat Nabi di kalangan orang Aus dan Hazrat yang telah memeluk agama Islam, dia telah berdakwah. Sebab tu ketika Nabi sampai di Madinah, dah ramai dah orang Islam. Orang Islam diislamkan oleh Mus'ab bin Umair dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Dakwah ni dah jalan dulu kat sana, tuan-tuan. Jadi orang-orang Madinah semua bertunggulah kedatangan Nabi di satu tempat nama Harrah. Harrah ni satu tempat, dia ada dua bukit, tuan-tuan. Ada dua bukit macam ni. Jadi kalau waktu pagi, matahari naik daripada sini, bayangnya akan pergi kat sini. Bayangnya kat sini lah. Kemudian bila matahari dah bergerak ke sini petang, maka dekat sini dia jadi redup. Maka waktu pagi lepas subuh tu, orang-orang Madinah ni, mereka ni menunggu Nabi SAW bermula pada hari yang ke-7. Mana dia dirangga-angga Nabi akan sampai pada hari 7. Padahal perjalanan Nabi 14 hari, tuan-tuan. Sebab Nabi lalu jalan lain. Maka lepas subuh tu, mereka pegang tangan anak bini mereka, berlari beramai-ramai pergi kat tempat yang redup 11 pagi. Petang mereka tunggu lagi, pindah kat sebelah sini pula. Itu nama tempat, nama Harrah, tuan-tuan. Pendek lagi cerita, kalau tak habis cerita saya ni. Sampai saja hari yang ke-14, tuan-tuan. Sampai hari ke-14, maka ada seorang Yahudi ni tengah panjat pokok nak petik buah kurma. Masa tu waktu petang maghrib, semua orang balik dah. Pada satu pagi tu dia tengok tiba-tiba ada Yahudi ni tengah petik buah kurma, tengok daripada jauh ada kelibat dua orang dengan pengiring dia, iaitu yang berbaju warna putih, tuan-tuan, pakaian warna putih. Siapa tu? Tak lain tak bukan satu tempat yang namanya Saniyatul Wada'. Yang kita baca qasidah tu, min Saniyatul Wada' tu, itulah tempatnya. Muncullah dua susuk tubuh memakai pakaian warna putih. Daripada mana dapat tu? Dalam perjalanan nak sampai ke Madinah tu, tersempatlah Rasulullah SAW dengan kafilah dagangan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni dia businessman, jual kain, tuan-tuan, jual pakaian. Siapa suka jual baju kan, sambil-sambil pergi sembahyang kat masjid ni, dalam tu letaklah telekung ke apa, nak beli tak, bayar ansuran pun tak apa. Dia sama macam Zubair bin Awam lah, cerita gitu. Kan dia orang jual baju tu kan, dia bawa. Kemudian bila tersebutkan Nabi perjalanan 14 hari, dia tengok kesian Nabi, mungkin dah 12-13 hari, tertengok ini Rasulullah ni bersama Sayyidina Abu Bakar dan nak sampai Madinah. Tengok baju Nabi dah lusuh lah. Ni cerita watak-watak orang sayang pada Nabi. Yang saya sebut ni semua watak-watak yang dijamin masuk syurga. Tengah jalan, tengok Nabi SAW ni baju dah lusuh dah, kasutnya dah koyak. Maka Zubair bin Awam tak sampai hati, dia bagi satu persalinan pada Nabi SAW berwarna putih, satu lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Nabi SAW masuk ke bumi Madinah dalam keadaan Nabi berpakai pakaian baru berwarna putih, tuan-tuan. Ini pun sebab tu siapa nak pergi tanah suci, belilah baju-baju baru, jubah baru ke apa untuk masuk ke tanah suci. Sebab Nabi SAW ikut sebagai riwayat menyatakan Nabi SAW masuk dengan pakai pakaian berwarna putih masuk bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi daripada jauh nampaklah kelibat ni. Maka Yahudi yang tengah panjat pokok, dia berkata, wahai orang-orang Islam, kecintaan kamu dah datang. Dia kata macam tu. Maka yang dah balik tadi tu semua berlari sebab apa? Nak menyambut Rasulullah SAW. Suka dah orang gitu. Jadi Nabi SAW berjalan kan jauh macam tu.
Sampai satu tempat ada satu pohon kurma, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar duduk berteduh kat bawah tu sekejap sebelum meneruskan perjalanan. Dekat atas Bukit Harrah tu, orang dah nunggu, dah ramai dah orang Madinah. Sebab apa? Nak menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ramai di kalangan mereka memang tak kenal Nabi pun, tapi mereka telah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ini hebatnya Islam itu berkembang di Madinah. Jadi daripada jauh Nabi SAW berteduh sekejap bersama dengan Sayyidina Abu Bakar sebelum meneruskan perjalanan. Orang-orang di Harrah sana tu terpinga-pinga tengok yang mana satu Rasulullah, sebab tinggi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tu lebih kurang sama, tuan-tuan. Yang mana satu dah Rasulullah, mana satu dah Rasulullah. Punyalah peka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada jauh Sayyidina Abu Bakar dah agak, ini mesti dia orang confuse ni, mana satu Rasulullah. Saya ingat dulu masa datang sini mula-mula tu kan, orang tengok-tengok ini kot ustaznya ni. Yang siapa yang datang ni cerita. Sekarang datang tengok dia jemu, alai ni ustaz ni. Yang selalu ponteng kelas tu. Saya kat sini sebulan sekali, tuan-tuan. Kalau langgar je dengan program-program rasmi kerajaan, tuan-tuan, memang tak datang lah cerita itu. Kadang tak datang. Jadi nak jumpa balik tunggu bulan depannya lagi, tuan-tuan. Ini sebab dia ceramah sini rasa macam tenang, tuan-tuan, jiwa. Jiwanya tenang ceramah sini. Sebab tengok muka semua muka-muka beriman, muka-muka bercahaya, muka-muka syurga, tuan-tuan. Itu saya sebut. Sebab tu macam mana saya nak datang juga. Tak boleh nak tukar-tukar tarikh lah. Saya cakap Cik Reza dah mesej lah. Dia dah mula nak susun ayat tu, kalau nak tangguh ke tak ada tangguh. Terus dia datang je, tuan-tuan. Nak sebutkan, pendekkan lagi cerita, tuan-tuan. Saya belum masuk tajuk lagi ni. Kita nak tengok pukul 12, tahan tak tahan tengok. Kalau tahan memang cinta Rasul sungguh lah. Itu nak sebutkan. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah ke atas diri kita semua, tuan-tuan. Sampai tempat nama Harrah tu, tempat dekat bawah pokok kurma tu, Sayyidina Abu Bakar tengok ini mesti dia orang ni confuse, mana satu Rasulullah. Apa dia buat? Dia pun ambil pelepah kurma satu, kemudian dia payungkan Nabi SAW. Dia payungkan, dia teduhkan Nabi SAW begitu. Maka orang dekat Harrah tu pun tahu, oh inilah dia yang memayungkan itu pasti Sayyidina Abu Bakar, yang dipayungi itu adalah Rasulullah SAW. Jadi meneruskan perjalanan daripada jauh, mereka nampak tu, mata mereka bukan tertumpu pada Sayyidina Abu Bakar, mereka tertumpu kepada Rasulullah SAW, satu susuk tubuh yang ditunggu-tunggu oleh orang Madinah. Jadi sampai saja, maka itulah ada sebahagian besar menyatakan laungan qasidah tala'al badrun alaina, dilaungkan beramai-ramai di tempat nama Harrah, tuan-tuan. Inilah kisah dia, cinta pada Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar sampai peringkat macam tu sekali. Yang ini kecintaan. Cerita pasal kecintaan, sebab itulah Nabi SAW kata, Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar akan masuk syurga bersama-sama. Sebab apa? Sebab kedua-dua ni tu adalah sahabat yang paling rapat sekali. Kita ni, tuan-tuan, ulama kata kita ni nak masuk syurga ni, ajak kawan-kawan kita sekali, tuan-tuan. Ajak kawan-kawan kita sekali. Dekat ke atas muka bumi ni, kita kena ada geng yang memang geng ni boleh jadi saksi sama kita esok. Contohnya kita 3 orang, lepas sembahyang isyak je kita pergi ngeteh. 3 orang je lah ngeteh sampai seorang dah meninggal, lepas tu seorang meninggal, yang seorang lagi kemurungan. Cari geng lain. Cari geng member ngeteh yang lain juga. Sebab apa? Mudah-mudahan besok masa cari dekat dalam syurga tak jumpa kawan-kawan. Ya Allah, aku dulu ngeteh 3 orang. Ya Allah, setiap kali balik sembahyang maghrib, sembahyang isyak tu, kita orang masih lepak satu pot lah, mesti ada satu tempat lah. Kemudian kita orang ngeteh-ngeteh sampai cerita-cerita tentang iman. Cerita gitu. Bukan cerita gosip-gosip ni. Tak. Ini tak cerita pasal abang Tesla lah, cerita pasal Alif Tega, tak apa-apa dah. Saya pun tak faham sangat cerita-cerita tu. Tapi dah jadi ustaz ni, tuan. Orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz pasal abang Tesla? Apa benda cerita abang Tesla ni? Tak faham. Tuan-tuan faham tak, tuan-tuan? Lala saya pun cek dalam internet. Lah pasal cerita pasal suami kahwin 2. Biasalah suami kahwin 2. Luar biasa ke? Cerita pasal Alif Tega ni apa? Lah pasal suami kahwin 2 juga. Apa masalahnya? Biarlah dia nak kahwin 2. Yang kita sakit hati sangat, kenapa? Saya cakap dengan tadi beberapa hari lepas, saya cakap dengan satu kumpulan ni, saya cakap, tanya pada orang perempuan, apa pandangan awak pasal abang Tesla dan juga Alif Tega gitu-gitu. Ini anak-anak muda tahu, tuan-tuan. Kita tak ambil pot sangat pun, ya. Weh, kau tahu tak suka. Saya cakap apa benda masalah dia orang dengan korang ni sebenarnya. Saya cakap, dia orang ada masalah ke? Tak ada kan? Yang kita tiba-tiba benci kat orang yang tak ada masalah dengan kita, kenapa? Ini yang jadi dosa kering ni.
Dosa kering je. Kita benci pada orang yang tak ada buat masalah dengan kita. Dia mungkin ada masalah laki bini, tapi dia tak ada masalah dengan kita. Yang kita sakit hati dengan dia tu kenapa? Faham tak faham tuan-tuan ni? Buat-buat faham je lah Cerita budak-budak muda sekarang ni tuan-tuan, saya pun tak boleh faham sangat sebenarnya. Tapi dah orang tanya, terpaksa lah tengok kan. Oh ini punya pagi tu sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia nak pergi kahwin. Dia salam-salam dengan bini pertama dia. Itu je punca dia. Yang itu cerita Abang Tesla yang baru ni pula tiba-tiba dah kahwin lain. Dah itu pun jadi masalah. Kita ni suka mikir benda yang tak ada kena-mengena dalam hidup kita tuan-tuan. Lebih baik kita cerita tentang kecintaan kita pada Nabi yang memang ada kena-mengena kita. Cinta pada Nabi ni takkan merugikan tuan-tuan. Takkan merugikan. Kan saya pernah cerita dulu, sahabat Nabi ada 10 orang. Sayang sangat dengan Nabi. Jalan ramai pergi naik satu gua Hira. Di atas gua Hira tu duduk 10 orang sama-sama sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba kan gua Hira bergegar kan, bergegar seperti mana berlakunya gempa bumi. Maka Nabi kata, usbud ya Hira, berhentilah kamu Hira, sesungguhnya di atas kamu ni ada orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi SAW sebut 10 orang sahabat Nabi SAW fil jannah, dijamin masuk dalam syurga. Bila sebut fil jannah, dalam syurga tuan-tuan. Yang ini. Maka berhenti gua Hira tu, Nabi kata ni 10 orang yang akan masuk dalam syurga. Rupanya dikaji-kaji oleh para ulama, 10 sahabat Nabi ni dia punya kecintaan pada Rasulullah tidak berbelah bagi. Kalau dia ada kepentingan lain tapi dalam masa sama ada kepentingan bersama Nabi SAW, mereka akan tinggalkan urusan dunia, mereka akan ikut Nabi SAW. Macam tu ceritanya. Ya ini tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga tu semua cerita pasal cinta Nabi SAW. Rugi lah kita kalau kita tak cinta pada Nabi SAW. Mus'ab bin Umair tuan-tuan, cinta pada Nabi SAW, sanggup pergi berdakwah ke Madinah. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair tu yang berdakwah awal pergi Madinah tadi tu saya sebut. Dalam peperangan Uhud, dia kan daripada jauh orang nampak dia macam Rasulullah. Dalam peperangan Uhud, masuk round yang kedua tuan-tuan, masuk round yang kedua peperangan Uhud, yang pertama kan Islam menang, kali kedua kan kalah. Nak masuk round ketiga, tentera musuh larikan diri, penakut. Yang itu. Jadi masa tu antara yang mempertahankan Rasulullah SAW adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab bin Umair ni kena tombak atau anak panah, mati dia jatuh. Masa jatuhnya Mus'ab bin Umair terbunuh tu, tentera musuh sebahagian besarnya mereka melihat bahawa yang kena panah, yang kena tombak itu adalah Rasulullah. Dia ingat itu Rasulullah. Jadi jatuhlah, maka dia pun bawa berita Muhammad dah mati dalam peperangan Uhud. Maka dah lemah sahabat Nabi sebahagiannya bila dengar Rasulullah SAW terbunuh dalam peperangan Uhud. Padahal yang terbunuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Yang orang musuh ingat itu adalah Rasulullah. Lemes orangnya ceritanya, macam lemah sungguh lah pada masa itu bila dengar Nabi dah meninggal tuan-tuan. Maka bangkitlah sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik ada kat situ. Dia kata Nabi belum meninggal, Nabi belum wafat, yang kena tu Mus'ab bin Umair. Ni Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud pun terlibat juga. Baru semangat balik orang Islam pada masa tu. Masa itulah Nabi SAW jatuh masuk dekat dalam satu lubang. Maka bila jatuh dalam lubang, ada sebagian musuh nampak Nabi masuk dalam lubang, jatuh. Maka tujahan anak panah semua tak tertumpu ke sini, semua pergi kat Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi yang sayang cinta pada Nabi SAW, termasuklah sahabat Nabi yang dikenali sebagai Saifu Rasulillah, pedang Rasulullah. Siapa namanya? Abu Dujanah. Saya pernah cerita dulu, Abu Dujanah ni sahabat Nabi SAW yang digelar sebagai pedang Rasulullah. Sebab apa? Dalam peperangan Badar, Nabi SAW ambil pedang Nabi. Siapa di kalangan kamu yang nak menggunakan pedang aku ni untuk berjihad? Maka dia pun angkat tangan, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Dia pun pegang pedang Nabi dan dia hantam habis-habisan musuh sampai sumpit pedang Nabi SAW. Maka disitulah bermulanya dia digelar sebagai Saifu Rasulillah. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW masuk dalam lubang, maka tujahan anak panah semua tertumpu ke arah lubang tersebut. Tadi Mus'ab bin Umair dah meninggal lah, dah syahid. Maka Abu Dujanah bila nampak anak panah terkap pergi menuju ke depan arah Nabi SAW, dia pun lompat tindih badan Nabi SAW. Nabi kat bawah. Tujahan anak panah kena semua kat badan Abu Dujanah. Ulama kata, sahabat Nabi kata, seolah-olah seperti seekor landak. Maknanya apa? Penuh anak panah, mati daripada ketika itu.
cinta pada Nabi SAW, tuan-tuan. Syurgalah tempat dia. Ini kecintaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi hari ini kita sayang, bila Rasulullah kena hina, Rasulullah kena cela, kita seolah-olah macam semangat sekejap je. Dulu tak ingat orang Denmark pergi melukis kartun menghina Nabi SAW. Boykot lah konon-kononnya. Sekarang beli lagi. Gitulah. Orang Islam ni semangat dia sekejap-kejap je. Ni Palestin tengah hot ni, semua boykot lah tuan-tuan. Nanti dah sebulan dua ni dah rada sikit, rasa macam dah lama tak makan benda tu dia pun pergi beli lagi. Lepas tu Palestin kena serang lagi, panas balik. Macam mana nak ngadap Nabi so? Suam-suam kuku aja. Sahabat Nabi sanggup korbankan nyawa dia semata-mata untuk mempertahankan Nabi SAW. Biar aku yang mati, asalkan jangan Rasulullah. Musa bin Umair daripada kaya-kaya dulu, akhirnya ketika dia mati syahid, dia tak cukup kain. Orang mati syahid ni tuan-tuan, dia pakai pakaian dia untuk jadikan kapan, tuan-tuan. Mati syahid ni kapan tanam saja. Dia tak mandi, tak solat, tuan-tuan. Ketika dia nak dikebumikan, Nabi SAW tengok Mus'ab bin Umair ni nak dikebumikan, sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, Mus'ab bin Umair ni kain dia tak cukup. Tak cukup kain, tuan-tuan. Maka apa yang disebutkan? Tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Yang sekarang ni pun masing-masing dah beli kain kapan lah. Kan gitu kan, kita kata ni nak ingat mati sungguh lah Ustaz, saya dah sediakan kain kapan. Ngelat lah macam tu. Musa bin Umair guna apa je ada? Tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Maka Rasulullah SAW kata apa? Tutup bahagian kepalanya, kemudian di bahagian kakinya cabutlah rumput-rumput izkir, rumput yang daunnya lebar sikit, tutup di bahagian kakinya. Ini orang yang dulu kaya, jutawan, yang paling kaya, paling handsome, wangi, tiga-tiga ni. Kita ada package ni tuan-tuan. Wangi ada, handsome tak ada. Wangi ada, handsome ada, miskin, sengkit, selalu tak ada duit, gitu-gitu. Yang ini tiga package tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW menangis ketika Mus'ab bin Umair ni syahid, dan Nabi SAW sendiri pun suruh tutup kakinya tu. Kerana apa? Ini adalah antara sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi SAW. Nabi SAW dengan sahabat Nabi tuan-tuan rapat sungguh. Dia prihatin sungguh tuan-tuan. Dia ada seorang sahabat Nabi nama Julaibib tuan-tuan. Julaibib ni pun ada package tuan-tuan. Tadi handsome, kaya, wangi tuan-tuan. Yang ini pun susah nak cari. Tapi sahabat Nabi nama Julaibib. Julaibib ni dia lain macam sikit tuan-tuan. Dia ni punya package ada 4. Yang pertama dia hitam. Yang kedua dia pendek. Yang ketiganya dia miskin. Yang keempatnya dia hodoh. Ada tak kita jumpa orang macam ni? Cuba kita saya tuan-tuan, ada tak jumpa? Dia ada package tu. Hitam, pendek, miskin, hodoh. Ini yang dicerita dia. Cukup 4 package ni. Pandang tak pandang tuan-tuan? Memang tak jumpa tuan-tuan. Ada pendek tapi putih. Ada yang pendek, hitam, kaya. Pun orang suka juga cerita gitu. Dia cukup ni dengan hodoh sekali yang keempat ni. Nak sebut begitu. Pendek lagi cerita tuan-tuan. Tengok muka dah kritikal masing-masing ni. Saya belum masuk tajuk lagi, baru nak cerita pasal cerita Nabi ni, belum cerita yang lain ni. Yelah standard orang kata kuliah sirah ni sebelum maghrib, sebelum isyak ni dah habis. Hari ni saya nak cipta rekod, kita ceramah sampai pukul 12 malam. Betul-betul ni tuan-tuan, sanggup tak sanggup? Hui, nyesal panggil ustaz ni ceramah ni. Dah macam mana ni? Setuju tak setuju? Perkataan setuju tu macam tak reda. Urus dia kata, ustaz nasi sejuk ustaz nanti. Panas kan? Apa masalah? Tak apalah tuan-tuan, ikut saya lah ceramah pukul apa. Kita ceramah sampai pukul 10 boleh? Tak boleh? Nak pendekkan lagi, saya belum masuk tajuk. Ikut saya lah Ikutlah ustaz. Ustaz nak ceramah apa, ceramah je lah ustaz. Sampai mana tadi lupa cerita dia. Julaibib, memang suka pendek, hitam, miskin, hodoh. Wah, okey lah tu. Orang tak pandang Julaibib ni tuan-tuan. Tapi Nabi SAW, dia beriman, dia kuat ibadah, sebenarnya tak pernah tinggal. Tapi sayangnya Nabi SAW pada Julaibib, sahabat Nabi yang orang tak beri perhatian, Nabi beri perhatian. Ini akhlak Rasulullah SAW. Nabi akan beri perhatian
kepada orang yang tak dapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Kita selalu beri perhatian pada orang yang memang memang dia ada kelebihan, dia akan beri perhatian. Tapi ramai dekat luar dulu zaman Nabi SAW yang orang tak bagi perhatian kepada dia. Tapi Nabi dekati dia, Nabi rapat dengan dia. Sebab itu kalau orang miskin, minal fuqara wal masakin, orang-orang fakir orang miskin ni, mereka rasa dihargai sangat oleh Rasulullah SAW. Budak-budak yang tengah main-main dekat padang tu pun mereka sangat cinta pada Nabi SAW. Sebab Nabi suka beri perhatian lebih kepada orang-orang yang tak dapat perhatian. Macam kita kadang-kadang ada kelebihan sikit lah, orang bagi perhatian pada kita, kan? Itu ini ustaz yang datang ni, semua datang gitu kan. Kita jadi macam segan, tuan-tuan. Depan ni semua orang kata orang lama ni, saya segan, tuan-tuan. Terus cakap jangan beria sangat dengan saya ni. Mau cakap jangan macam yo sangat lah, cerita gitu. Relax je, tenang-tenang je. Jadi macam seram, tuan-tuan. Nak jawab ke akhirat esok seram, tuan-tuan. Ada orang suka, tapi saya macam tak berapa sedap, macam tak berapa selesa. Takut macam orang kata jadi macam, tapi yelah orang kata menghormati tetamu tu patutlah, tuan-tuan, kan. Tapi macam segan gitulah. Tak apalah, tak ada kena-mengena. Ada live pula, lupa pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Julaibib ni, tuan-tuan, Nabi punya Nabi SAW punyalah baik dengan Julaibib ni. Selalu dia dukung Julaibib. Macam kita ada kawan pernah dukung kawan kita, memang tak lah, tak payah kawan lah, bini kita ada dukung tak, tuan-tuan? Woi, tak boleh Ustaz, slip disc. Woi, patah pinggang saya Ustaz, bini saya 3 kali ganda lebih besar daripada saya Ustaz. Yang ini, tuan-tuan. Nabi SAW baik dengan Julaibib, Nabi dukung. Malah sebagai riwayat menyatakan Nabi SAW siap pusing-pusingkan Julaibib kat pinggang Nabi. Faham tak? Maknanya dia pusing-pusing macam orang gimnastik, tuan-tuan. Punyalah baik, dia bawa Julaibib ni, dia dukung Julaibib. Dan Nabi SAW suka juga musik Julaibib ni. Bukan musik gurau, dia kata, Julaibib tak nak kahwin ke? Ya Rasulullah, siapalah nakkan aku ni? Dah lah, hitam, pendek, miskin, hodoh pula. Dia pun tahu. Nabi SAW faham, kamu nak kahwin tak kahwin? Memanglah nak, tapi siapa nakkan aku? Kalau betul kamu nak kahwin, wahai Julaibib, nampak tak Nabi SAW? Dia sangat memahami. Kamu pergi kat satu rumah orang tu, Tuan Haji tu, Tuan Haji tu punya orang kaya, tuan-tuan, kat Madinah tu. Dan dia ada anak dara tu antara anak dara yang paling cantik dekat Madinah, tuan-tuan. Wah, cerita gitu. Nabi cakap apa dengan Julaibib? Julaibib, kamu pergi jumpa Pak Haji tu, kamu pinang anak dia. Masya Allah, tuan-tuan. Macam berani, tuan-tuan. Kita yang handsome ganteng ni tak berani nak pinang anak orang macam tu je, tuan-tuan. Tapi sebab arahan tu datang daripada Rasulullah, cinta daripada Nabi SAW, Julaibib pergi walaupun dia tahu keadaan dia macam tu. Assalamualaikum pakcik, saya ni bawa pesanan daripada Nabi, supaya datang ke sini. Dia datang hari ni nak meminang anak pakcik. Alhamdulillah, pakcik ni kata. Dia kata Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia ingat yang nak meminang anak dia itu adalah Rasulullah. Maka pada ketika itu yang laki ni, Pak Haji ni berjumpa Hajah ni, Mak Hajah, dia kata Mak dia kata Rasulullah datang minang anak kita, Alhamdulillah. Tak ada pakcik, jangan salah faham. Nabi SAW suruh aku datang ni nak minang anak pakcik, saya yang nak kahwin anak pakcik. Macam, tuan-tuan, berani ambil menantu macam tu, hitam, pendek, hodoh, miskin. Macam kita pun, saya pun fikir 2-3 kali lah Ustaz, gitu. Nanti kalau dia kahwin anak saya Ustaz, cucu saya tak tahulah muka, buat ikut muka mana, tuan-tuan. Kalau ikut muka anak saya tu okey tak? Kalau ikut muka dia jahanam, dia kata macam tu. Datang jumpa bini dia. Oh, untuk kamu yang nak Julaibib, kamu yang nak pinang anakku ni. Apa yang disebut? Isteri kepada pakcik ni kata, bincang balik kejap, kita bincang dulu. Maka pinangan ditolak, tuan-tuan. Minta maaf lah, tolak pinangan ni cerita. Susah, tuan-tuan, orang datang rumah nak tolak pinangan susah, tuan-tuan. Betul, rasa bersalah rasanya. Kalau saya datang rumah minang anak tuan-tuan, terima tak agak-agak? Tak, ni saya saja tanya, terima tak terima? Jangan risau, saya tanya ni sebab saya tak berani. Itu, tuan-tuan. Tapi ingat, kalau ada orang ni yang disebut oleh kawan disebut, orang ni dia baik, beriman, soleh, sembahyang tak tinggal, kalau dia datang meminang anak kita, orang lelaki yang soleh ni bila datang meminang, tuan-tuan,
terima. Sebab apa? Kalau kita menolak pinangan lelaki-lelaki soleh ni tuan-tuan yang beriman ni, dia akan jadi tohmah, jadi fitnah. Ini tengoklah perbahasan para ulama berkaitan dengan bab pinangan tuan-tuan. Memang ada lah. Kalau tengok okey. Tapi kalau ada pilihan yang ni pun okey, ni okey, buatlah pilihan kita tu. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, maka ambil lebih baik. Gitu keadaannya. Jadi Julaibib ni soleh tuan-tuan, cuma tak cukup macam tu je lah. Maka dia pun kata, minta maaf lah Julaibib, kita orang ni macam tak boleh nak terima lah, cerita gitu. Anak perempuan dia dengar, anak perempuan dia kata, wahai ayah, ibu, ini kan utusan Rasulullah, yang datang daripada Rasulullah tak ada yang tak baik, semuanya baik. Sekarang Rasulullah utus Julaibib untuk meminang aku tak ada masalah, terima je, sebab itu datang daripada Rasulullah. Ini keimanan orang yang hebat tuan-tuan, terima saja. Maka apa yang berlaku pada ketika itu? Yang berlaku pada ketika itu, akhirnya tersentak bapa dengan mak dia, dinikahkan dengan Julaibib. Baru sehari nikah, gendang Uhud di Palu. Maknanya apa? Seruan jihad. Julaibib pengantin baru ni bangkit dengan apa yang ada lah. Ada sebagian kata bawa pisau masak je pergi perang tuan-tuan. Dia pergi perang, persiapkan diri dia nak pergi perang. Pengantin baru ni tuan-tuan, pengantin baru tuan-tuan, berkepit seminggu tak keluar-keluar bilik ini baru 1 hari kahwin, diseru untuk pergi berjihad fisabilillah, peperangan Uhud tuan-tuan. Pergi perang tuan-tuan, dan kecintaan matlamat Julaibib dalam hidup dia nak mati syahid tuan-tuan. Maka dia berperang habis mati dia pada ketika itu. Ketika dia mati tuan-tuan, habis saja peperangan Uhud ni, maka semua orang cari sahabat-sahabat Nabi. Seorang ni, kau cari siapa? Nabi SAW tanya, kamu cari siapa? Cari si Fulan. Kamu cari siapa? Fulan. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang cari Julaibib. Maka Nabi SAW pun tercari-cari, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kamu cari siapa? Aku cari Julaibib. Di mana Julaibib? Maka usaha pencarian jenazah itu tertumpu kepada cari jenazah Julaibib. Yang lain semua tinggal. Ni sahabat Nabi SAW akhlak dia. Bila datang Rasulullah, keutamaan pada Nabi SAW, semua cari jenazah Julaibib. Jumpalah jenazah Julaibib, di kelilingnya ada 7 orang musuh di keliling dia. Maknanya sebelum dia mati, dia telah membunuh 7 musuh dia. Maknanya dia perang habis-habisan tuan-tuan. Pendek tak pendek, 7 mati tuan-tuan. Ini itu kata kalau kita diseru untuk pergi jihad tuan-tuan, agak-agak berapa orang kita boleh tembak tuan-tuan. Ini pakai pisau pendek tuan-tuan, 7 orang mati. Punya handal Julaibib tuan-tuan. Maka Nabi SAW tengok jenazah Julaibib, Nabi menangis. Maka disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW sendiri yang angkat jenazah Julaibib, dan Nabi SAW sendiri yang masukkan dia ke dalam dalam kubur tu, yang lahat pada masa tu. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah memandang remeh, tidak pernah memandang tidak pernah mempelekehkan sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun macam tu keadaan dia. Sahabat Nabi seorang lelaki, ustaz cerita pasal lelaki, cerita perempuan tak ada ke? Ada. Sahabat Nabi SAW yang dia hitam, muka dia hitam Habasyi tuan-tuan. Muka memang kilat. Kita hitam, kita comel lagi tuan-tuan. Ini yang jenis hitam, kilat tuan-tuan, kilat cerita gitu. Dia ni gelandangan. Masuk gelandangan apa? Dia memang orang kata bila pergi mana-mana orang tak tengok lah, saya cakap gitu. Tetapi dia menjadi perhatian Rasulullah SAW. Seorang wanita yang namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ni tuan-tuan, setiap hari dia nak buat khidmat, dia nak buat kebaikan, tapi dia tak ada duit, dia tak ada harta tuan-tuan. Jadi dalam masa sama dia nak buat khidmat untuk agama. Apa cara dia nak buat khidmat untuk agama tuan-tuan? Maka Ummu Mahjan setiap hari dia bawa satu bekas, kemudian dia pergi keliling Masjid Nabawi. Kerja dia kutip sampah di Masjid Nabawi tuan-tuan. Dia kutip sampah dekat Masjid Nabawi tu, hari-hari macam tu. Setiap kali lepas subuh, Nabi SAW keluar kat Masjid Nabawi, Nabi perhati je Ummu Mahjan hari kutip sampah. Tuan-tuan, ada orang buat baik, dia tak suka, dia nak highlightkan diri dia pada orang tuan-tuan. Tapi kita ni nampak kebaikan orang. Jangan sampai kita tak nampak kebaikan orang. Sebab Nabi ni suka tengok kebaikan orang walaupun sedikit. Kutip sampah kat keliling Masjid Nabawi. Pendek cerita, satu malam mati Ummu Mahjan ni tuan-tuan. Senang betul cerita saya. Cerita mati macam tu lah. Cerita dia mati. Cerita mati. Macam tu lah cara nak habiskan ceramah, senang. Mati je kesudahan dia. Jadi bila mati malam tu, sebab dia bukan VVIP tuan-tuan, dia bukan VVIP, tak perlu nak tunggu lama pun, selesaikan jenazah malam tu juga ke bumi.
Nabi SAW tak diberitahu pun tentang kematian Ummu Mahjan ni. Padahal Ummu Mahjan ni jadi perhatian Rasulullah SAW. Gelandangan lah, miskin lah, tapi dia jadi perhatian Nabi SAW. Kerana apa? Kerana setiap hari dia suka kutip sampah dekat keliling Masjid Nabawi. Apa yang berlaku pada masa itu? Lepas mai subuh esok paginya, Nabi SAW pun keluar pergi Masjid Nabawi. Nabi pusing 2-3 kali mencari seseorang. Lalu sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, cari siapa? Pusing sana pusing sini cerita gitu. Aku cari Ummu Mahjan yang hari-hari kutip sampah kat keliling ni. Maka sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, Ummu Mahjan dah meninggal ya Rasulullah malam tadi. Kami tak kejut kamu ya Rasulullah, tapi kami takut kamu dah tidur, jadi kami tak bagi tahu engkau ya Rasulullah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang disebut pada masa itu? Nabi SAW kata, mari sini sahabat-sahabat, jom tunjukkan aku dekat mana kubur Ummu Mahjan. Cari kubur Ummu Mahjan, tuan-tuan. Maka semua sahabat Nabi SAW Rasulullah pergi kat kubur Ummu Mahjan ni. Kemudian Nabi SAW buat solat jenazah di atas kubur Ummu Mahjan. Ini dalil menyatakan boleh tak solat jenazah di atas kubur? Jawapannya boleh, tuan-tuan. Jawapannya boleh. Begitulah. Cumanya jarak ni tak boleh terlalu lama. Nenek kita dah meninggal 30 tahun lepas. Hari raya ramai-ramai ajak anak cucu semua, jom kita pergi rumah, kita pergi kubur tu, arwah nenek kepada nenek. Kita dah nenek lah, nenek pada nenek kita sembahyang jenazah. Itu mengarut dah, tuan-tuan. Itu kena faham juga. Jadi boleh tak solat jenazah di atas kubur si mati? Boleh, pada kadar yang tidak terlalu lama. Solat jenazah. Maka Nabi SAW pas solat, Nabi pun bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, yang berada dalam kubur ini gelap. Memanglah Ummu Mahjan gelap, tuan-tuan. Yang berada dalam kubur ni gelap, tuan-tuan. Disebut. Tetapi Allah Ta'ala telah menerangkan kuburnya tadi. Disebabkan apa? Kebaikan dia mengutip sampah setiap hari di Masjid Nabawi. Ada tempat dapat kemuliaan. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW, saya tak ingat nama dia siapa. Ketika dia ni masuk Islam, lepas dia masuk Islam, tak ada kebaikan langsung dia buat. Memang dia masuk Islam tak? Ya Islam, tapi dia kerja buat maksiat je, macam-macam maksiat dia buat pada masa tu. Sampai ketika dia mati ni, sahabat Nabi semua tak nak sentuh jenazah dia. Ada je ni pete-pete macam ni, tuan-tuan. Tak nak solatkan, tak nak uruskan jenazah ni. Sampai Nabi SAW tanya, kenapa kamu tak uruskan jenazah ni? Maka sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, sejak dia masuk Islam, dia tak pernah buat benda baik, semua benda buruk cerita gitu. Nabi SAW kata apa? Tak kalah tak ada langsung cerita gitu. Tak ada ya Rasulullah. Nabi pun tanya, ada tak di kalangan kamu semua yang pernah nampak dia buat kebaikan? Nampak tak, tuan-tuan? Nabi SAW sebut apa? Ada tak di kalangan kamu ni yang pernah dia buat kebaikan? Satu pun tak apalah. Ada tak ada? Maka Nabi SAW diberitahu oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, masa dia hidup dia, aku pernah sekali ya Rasulullah. Satu tu dia kebaikan dia buat. Pernah sekali ya Rasulullah, dia ikut aku pergi ronda-ronda untuk jaga keselamatan dekat kawasan Madinah tu, dekat sepadan tu. Dia pernah ikut aku ronda untuk jaga keselamatan Madinah. Maka Nabi SAW terus bergegas uruskan jenazah ni. Dengan satu kebaikan je lelaki ni buat. Dia uruskan jenazah ni, kemudian sahabat Nabi semua kalau kamu uruskan jenazah ni juga. Ketika Nabi SAW kebumikan, Nabi SAW sebut apa? Sesungguhnya sahabat-sahabat kamu semua melihat kamu sebagai ahli neraka. Wallahi, Nabi kata, aku melihat kamu sebagai ahli syurga. Syurga tak syurga, tuan-tuan? Syurga dengan satu kebaikan yang dia buat dalam hidup dia. Untuk siapa ni? Umat Nabi SAW. Sebab tu kelebihan umat Nabi SAW, ada satu kebaikannya, kita kawan-kawan ni jadi saksi ada kebaikan. Paling kurang malam ni, tuan-tuan, yang tuan-tuan masih bertahan sampai pukul 9.30 ni, kan, yang masih tak berganjak lagi setakat 9.30 ni, nanti kalau kita jumpa besok, kalau kata ke akhirat esok, maka saya cakap, ya Allah, si Fulan ni, ya Allah, saya tengah ceramah dekat surau Sentosa, surau Jauhar ni, sampai pukul 9.30 dengan sejuk ni, macam kat Cameron Highland ni, kan, dia boleh bertahan lagi. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, cerita pasal satu kebaikan, yang lain semua buruk buat. Satu kebaikan. Syurga tak? Syurga kalau ada siapa yang boleh jadi saksi kepada kebaikan seseorang.
Sebab tu jangan sesekali, Nabi SAW tak suka cerita keburukan seseorang. Sebab tu bila ada gosip-gosip dalam media sosial ni, kita jangan ambil tahu pun. Kadang orang tak salah, kita cerita macam-macam kat dia. Dosa kering kita dapat, tuan. Habis pala kita kena seduk kat pada mahsyar esok. Ini kebimbangan kita. Dibawa 2 jenazah, 1 jenazah depan Nabi SAW. Orang cerita tentang buruk dia. Banyak kali dah saya cerita ni, tuan-tuan. Kemudian dibawa lagi 1 jenazah depan Nabi SAW. Orang cerita kebaikan dia. Nabi dengar ni. Ngopeng juga masa tu. Maka Nabi SAW sebelum solatkan jenazah ni, Nabi SAW kata apa? Haza asnaitum alaihi syar. Ini kamu cerita tentang keburukan dia. Wajabat alaihi nar. Wajiblah dia masuk dalam neraka. Ni orang dah mati, tuan-tuan. Wajiblah dia masuk dalam neraka. Tunjuk 1 jenazah. Haza asnaitum alaihi khair. Ini jenazah ni kamu cerita tentang kebaikan dia. Wajabat alaihi jannah. Wajiblah dia masuk dalam syurga. Nabi kata apa? Antum syuhada Allahu fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jangan suka-suka cerita keburukan orang yang dah mati, tuan-tuan. Jangan cerita keburukan orang yang dah mati. Sebab apa? Kalau kita cerita keburukan orang mati ni, maka wajib, Nabi kata wajabat alaihin nar, wajiblah bagi dia masuk neraka. Kita cerita tentang kebaikan si mati ni, Nabi kata wajabat alaihil jannah, wajiblah dia masuk dalam syurga. Jangan main-main, tuan-tuan. Cerita pasal benda ni jangan main-main. Maksudnya apa? Kalau orang dah mati, dah, jangan cerita buruk dia. Jangan cerita buruk dia. Berlaku dalam masyarakat kita, kadang orang dah mati, dah lah, tak payahlah cerita lagi buruk dia. Oh, nasib baiklah dia mati. Kalau tak, selipar hilang je kat surau Johar ni. Lepas dia mati, selipar tak hilang. Dia lah cerita dia macam tu. Jangan main-main cerita macam tu. Sebab tu bila solat jenazah, imam dekat masjid, selepas solat jenazah, dia cakap, bagaimana keadaan jenazah ini semasa hidupnya? Kita jawab apa? Baik. Bagaimana perakhiran jenazah ini? Baik. Apalah perkataannya, penting perkataannya baik. Sebab apa? Kalau kita cerita tentang kebaikan dia, walaupun dia buat jahat, masuk syurga kita kerana bersangka baik pada jenazah ni. Tapi kalau jenazah ni ketika hidupnya dia buat keburukan, ya, tapi keburukan itu tidak seperti apa yang kita gambarkan. Maksudnya apa? Yang masuk neraka tu kita, kenapa kita bersangka buruk pada dia. Dekat pada masa esok, ya Allah, si Fulan ni masa dia hidup, aku dah mati, dia cerita tentang keburukan aku. Dia kata aku ketua penyangak. Sebenarnya aku bukan ketua penyangak, aku timbalan ketua penyangak. Yang masuk neraka siapa, tuan-tuan? Dia ke kita? Kita, na'udzubillah min zalik. Orang alim ni, tuan-tuan, dia tak akan cerita buruk orang, dia lebih suka diam. Kerana apa? Takut tersalah cakap. Maklumat sampai kat kita ni tak seperti apa yang kita gambarkan. Kita suka tambah-tambah. Ceritanya yang ini ni, dia tersalah ambil slipper, tapi kita cerita dia curi slipper. Habis, tuan-tuan, pahala kita. Lepas tu dia tambah lagi. Oh, patutlah slipper aku hilang. Minggu lepas pun dia kat situ juga. Dia lah hebat, nampak, tuan-tuan? Dia punya nak nambah tu. Ya Allah. Ya ini ceritanya. Kadang salah faham je, tapi kita memandang serong. Sebab tu Nabi SAW tak nak kita bersangka buruk. Dan Nabi SAW cuba mendampingi sahabat-sahabat Nabi yang tak dapat perhatian pun dalam masyarakat. Kita carilah, tuan, dalam masyarakat kita ni ada orang yang tak ada perhatian, tak dapat perhatian. Kita bagi perhatian pada dia. Kadang-kadang dia lebih menghargai kita berbanding dengan orang lain. Yang ini kita tengok, dia menghargai kita. Ingat lagi cerita gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cinta pada Nabi SAW ni, satu dah selalu disebut oleh para ulama. Ustaz-ustaz ni cerita ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah zahir, ya kita buat solat jemaah, apa tu, solat itu sunnah-sunnah yang zahir, tuan-tuan. Ada yang sifatnya batin, penampilan Nabi SAW, jiwa Nabi SAW, itu juga sunnah Nabi SAW. Nabi sangat prihatin pada masyarakat. Nabi sangat perhatian dengan makhluk-makhluk selain daripada manusia pun. Satu ketika ada burung humarah. Burung humarah ni, tuan-tuan, dia burung kecil je, dia terbang keliling Nabi SAW. Bila dia terbang sana sini, maka Nabi SAW tengok, wahai burung, ni mukjizat Nabi faham bahasa burung. Kenapa gelisah sangat lari setebang sana, tebang sini, tebang sana, tebang sini? Nabi SAW cakap dengan burung. Kita pernah cakap dengan burung, tuan-tuan? Tak pernah, Ini tak? Dah bunyi burung macam tu. Yalah, pencinta burung dia tahu. Bunyi burung, pada saya bunyi burung tu sama je. Tapi orang biasa main burung ni, tuan-tuan, dia tahu je bunyi ni sedap tak sedap. Lalu burung humarah ni kata apa? Ya Rasulullah,
anak aku kena curi. Tu. Anak dia 2 ekor. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia suka main burung, tuan-tuan. Dia ambil anak burung tu, dia letak dekat dalam poket dia. Suka sangat, sayang sangat burung. Kita ada simpan burung dalam poket, tuan-tuan? Tak ada letak burung dia tu. Jadi burung ni gelisah, dia pusing cari anak dia, tak jumpa. Maka Nabi SAW beritahu, wahai Rasulullah, dia kata, aku cari anak aku. Ada di kalangan sahabat kamu ya Rasulullah yang ambil anakku, ya Rasulullah, tolonglah. Dia kata gitu. Burung ngadu pada Nabi. Burung ni. Maka Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, ni burung hamarah ni terbang-terbang ni, dia bagi tahu pada aku. Dia bimbang, dia cari anak dia tak jumpa. Dia kata ada di kalangan kamu yang ambil anak dia 2 ekor ni. Siapa yang ada ambil tu, Nabi tak marah. Siapa yang ada ambil, pulangkanlah. Maka sahabat Nabi, aku ya Rasulullah, aku ambil 2 ekor, keluarkan 2 ekor tadi, pulangkan balik. Pulangkan balik burung dekat sangkar dia. Maka burung ni pun pusing-pusing ucap terima kasih pada Nabi SAW. Burung faham, tuan-tuan. Punyalah Nabi nak ambil hati ni, tuan-tuan, bukan di kalangan manusia. Nabi SAW ambil hati selain yang dah pergi pun Nabi SAW ambil hati. Kadang-kadang kita cerita buruk si mati ni seolah-olah macam ahli keluarga dia tak ada, tuan-tuan. Kita cerita tentang keburukan si mati ni seolah-olah macam kita tak ambil hati langsung ahli keluarga dia. Sensitif kadang. Memanglah kadang si mati ni memang buruk bentuk apa dia punya perangai dia, tapi jangan cerita keburukan dia depan ahli keluarga tu utamanya. Ini sambil-sambil nunggu jenazah sampai ni, ya Allah, jenazah ni aku ingat lagi 2 hari lepas sama-sama merembat dengan aku itu. Tak tahu dia pergi dulu, harap-harap syurga lah tempat dia. Pang sempat juga doa tu. Sama-sama pergi rembat sawit orang tu meninggal pula dia hari ni. Nasib baiklah bukan aku, dia gitu-gitu. Kadang-kadang cerita-cerita macam ni geram je dengar tu. Satu ketika, tuan-tuan, jangan risau, saya dah nak habis, jangan risau. Lagi 2 jam saya habis insya-Allah. Pagi-pagi Nabi SAW nak sembahyang dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi diganggu oleh satu jin. Jin Afrit nama dia. Jin Afrit ni, Afrit minal jin ni, dia satu jin yang paling power saja, tuan-tuan. Dia suka kat rumah-rumah kosong apa semua. Dia ni ngacau Nabi. Pasal pagi tu dia ngacau Nabi, tuan-tuan. Nabi nak pergi solat ni, Nabi dia kacaunya. Lala Nabi tangkap. Bila Nabi tangkap, Nabi dapat cekik leher jin ni, tuan-tuan. Jin Afrit ni, tuan-tuan. Siapa yang suka main jin ni, cerita dia, tuan-tuan. Jin paling power jin Afrit sebenarnya. Dia cekik ni. Ketika dia cekik, Nabi SAW kata apa? Nabi kata, pada ketika malam tu, Nabi SAW kata, aku dah terfikir dah, nak ambil tali dan aku ikat jin Afrit ni dekat tiang Masjid Nabawi tu. Nak ikat pada masa tu. Ketika dia nak ikat tu, tiba-tiba Nabi SAW teringatkan siapa? Teringatkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman kan menguasai jin. Bila dia tangkap jin tu, dia nak menguasai jin tu dan dia nak ikat jin ni tadi. Kalau diikat jin tu, nescaya besok pagi semua sahabat Nabi nampak rupa Afrit tu macam mana, tuan-tuan. Ketika itu aku teringatkan doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia kata, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Biasanya para Nabi ni kalau doa dia minta ampun dulu. Macam kita jumpa raja lah, ampun tuanku. Itu. Minta ampun dulu pada Allah. Wahab dia kata, Rabbi firli wahab li mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Nabi Allah Sulaiman pernah doa, ya Allah, Rabbi habli mulkan, ya Allah berikanlah aku kekuasaan, dengan satu kuasa ataupun kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa selepas aku. Ni doa Nabi Allah Sulaiman SAW. Dia dapat menguasai ilmu jin. Kalau Nabi doa dengan doa yang sama, Nabi pun boleh menguasai jin. Tetapi dia fikir pada ketika itu, takut-takut Nabi Allah Sulaiman alaihissalam terasa hati. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, doa makbul. Tapi aku terkenangkan doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku tak jadi nak ikat jin ni, aku lepaskan jin tu. Sebab apa? Sebab malu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Macam tu sekali Nabi SAW mengambil hati orang, tuan-tuan. Jadi hidup Nabi SAW sebenarnya, yang Nabi SAW memang dah lama dah sayang kepada kita. Nabi SAW pun selalu ambil hati umat dia. Umat Nabi SAW ni dengan cara apa? Nabi merayu-rayu pada Allah SWT. Banyak rayuan Nabi SAW pada Allah SWT. Rayuan itu tidak lain tidak bukan hanya untuk umat.
Malulah kita tuan-tuan kalau Nabi merayu macam-macam untuk umat. Nabi korbankan istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk fikirkan tentang umat. Nabi SAW pernah merayu 50 waktu solat. Nabi minta sampai 5 waktu solat. Sebab apa? Sebab Nabi tahu umat Nabi ni tak mampu untuk nak solat 50 waktu. Maka tawar-menawar sampai 5 waktu. Tebal muka Nabi menghadap Allah. Nabi SAW pernah merayu-rayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rayuan Nabi SAW? Nabi SAW pernah mohon ampun pada Allah. Nabi sujud dengan sujud yang lama. Ya Allah, ampunkanlah umat aku ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, lagi setahun umat kamu nak mati, aku ampunkan dosa-dosa dia. Apa Nabi buat? Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku takut umat aku, engkau ampunkan dosa dia hari ini, besok dia buat dosa lagi ya Allah. Kalau begitu, aku lagi sebulan umat kamu nak mati, aku ampunkan dosa-dosa dia. Ya Allah, tolonglah ya Allah, panjang lagi tu ya Allah. Takut hari ini kau ampunkan, malam dia buat dosa lagi ya Allah. Mohon lagi, kalau begitu lagi seminggu mak kamu nak mati, aku ampunkan dosa-dosa dia kalau bertobat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuan-tuan tak tebal tuan-tuan ngadap Allah SWT merayu-rayu. Ini Tuhan yang menguasai alam ini tuan-tuan. Nabi SAW tebalkan muka merayu pada Allah SWT. Lagi seminggu ya Allah, panjang lagi, pendekkan lagi ya Allah. Kalau begitu ya wahai Muhammad, lagi 1 hari umat kamu nak mati, aku ampunkan dosa-dosa dia. Pendeklah tu tuan-tuan. Nabi merayu, ya Allah tolonglah ya Allah, tolonglah. Nabi merayu ni seolah-olah kita nak cakap, tak payahlah, ampunkan je terus. Faham tak tuan-tuan? Nak sebutkan sampai peringkat macam tu. Lagi sehari umat kamu nak mati, aku ampunkan dosa dia. Ya Allah tolonglah ya Allah, masih panjang tu ya Allah. Takut lagi hari ni, pagi kau ampunkan, petang dia buat dosa lagi. Maka Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT, kalau begitu wahai Muhammad, umat kamu apabila meninggal dunia dalam keadaan dia melafaz kalimah la ilaha illallah, sedangkan di dalam hati dia ada secebis ataupun sebesar biji gandum, Nabi SAW sebut, ada sebutkan ada secebis iman ataupun keikhlasan, bukan iman, keikhlasan dalam diri dia ketika dia melafaz kalimah la ilaha illallah, maka aku ampunkan dosa dia, masuk dalam syurga. Sebab itu Nabi SAW, perjuangan hidup Nabi ni, Nabi nak kalimah la ilaha illallah sentiasa segar di dalam hati umat Islam. Orang yang ada kalimah la ilaha illallah dalam diri dia, walaupun pada kadar secebis ataupun sangat kecil, ataupun disebutkan hujung kuku ini, yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebesar hujung kuku ni, mana sikit je hujung kuku ni, ada secebis la ilaha illallah keikhlasan dalam diri dia, maka dia akan dimasukkan juga dalam syurga. Ni akhir zaman nanti, lepas tiupan sangkakala yang nak sebutkan, sangkakala pertama akan dimatikan yang telah dihidupkan, yang hidup akan dimatikan. Sangkakala kedua akan dibangkitkan siapa yang telah dimatikan. Orang beriman dia tidak akan jumpa sangkakala pertama. Jangan ngada-ngada angkat tangan doa ya Allah besok sembahyang subuh dengan isi, tak pergi sembahyang kat surau, ajak isi sembahyang jadi imam, lepas tu hujung doa baca bayu, ya Allah kau panjangkanlah usia kami berdua ya Allah, sehingga kami berjumpa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ketuk je kepala suami tadi tu. Sebab apa? Orang beriman tak akan jumpa sangkakala pertama. Nabi SAW sebut orang beriman akan dimatikan terlebih dahulu dengan hembusan angin yang sangat halus. Mati semua orang beriman, walaupun ada secebis iman dalam diri dia, akan dimatikan dulu. Sebab tu orang beriman dia tidak akan nampak kedahsyatan hari kiamat esok. Dia hanya dibangkitkan setelah tiupan sangkakala kedua di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan Nabi SAW untuk bawa kalimah la ilaha illallah dan keikhlasan walaupun sebesar biji gandum, inilah yang kita usahakan. Takkan kita tak boleh usahakan, kita kena usahakan tuan-tuan. Sebab iman manusia ni tuan-tuan, Nabi disebutkan apa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa iman manusia 3. Yang pertama yang sentiasa naik je iman, iaitu iman para Nabi dan Rasul, dia naik saja. Yang keduanya iman yang tidak naik dan tidak turun, iaitulah iman para malaikat Allah SWT. Yang ketiganya iman yazid wa yanqus, iman yang naik dan turun, iaitulah iman kita tuan-tuan. Ni time dekat surau Jawahar ni, semua rasa macam beriman sungguh lah masing-masing tuan-tuan. Betul cerita gitu. Tengok besok lah,
Pasang je lagu dandut tu, oh hilang iman tu. Memang label kita iman Yazid wa Yankus. Nabi faham tak? Nabi faham. Sebab tu Nabi merayu pada Allah sampai yang paling hujung sekali. Kalau secebis iman ni pun tak dapat kita usahakan, sedih lah kita nak jumpa Allah, nak jumpa Nabi macam mana tuan-tuan. Yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu malam Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah bangun tidur, terjaga. Waktu pagi malam tu 23 malam cari Nabi tak ada. Selalu Nabi sembahyang kat tepi tempat tidur Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun sunnah Nabi. Tempat bini kita tidur, katil tu, kita sembahyang situ. Kalau suami dia tak bangun, isteri sembahyang kat tepi. Katil suami tengah tidur buta tu. Kuatkan sikit pun tak apa suara. Tak bangun juga subuh tu, Yasin wal Quranil Hakim. Jemput semua, anak-anak semua datang. Arwah dahiyah. Woi gila cakap. Aku belum mati lagi. Dah tu subuh pelanggar tak meninggal orang cerita macam tu. Hashtag sila meninggal gitu kan. Sebab apa? Subuh pelanggar tuan-tuan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia pun cari-cari Nabi SAW. Tak ada pula. Kat mana Rasulullah SAW? Rupanya Nabi kat Masjid Nabawi, Nabi solat daripada malam sampai pagi tuan-tuan. Solat ni tak putus-putus ni. Solat sampai pagi ni. Sujud, duduk, apa solat, berdiri apa semua. Setengah riwayat lain sampai bengkak kaki. Yang ini cerita lain, bukan cerita bengkak kaki ni. Maka Nabi SAW sujud apa semua, dah habis solat, Sayyidina Aisyah pun datang. Ya Rasulullah, berehatlah ya Rasulullah. Abang rehat lah bang. Abang rehat lah bang. Tengok abang sembahyang sepanjang masa je gitu kan. Ada ke isi cakap macam tu? Tak ada tu Abang tidur lah bang, dah malam main TikTok lagi. Itu ramai. Kan ramai cerita gitu kan. Ada kita tegur suami kita, abang berehat lah bang, asyik solat, dia baca Quran, abang rehat lah bang. Ada tak? Jarang. Abang dah cukup-cukup lah bang, main game. Umur dah berapa? 70, 80 main game. Tengok YouTube, TikTok, Facebook, baru belajar kan? Baru belajar main TikTok, dapat satu movie, satu kan? Ya itu ramai yang saya tegur tu. Kat sini tak ada alhamdulillah. Kat tempat saya tu ramai. Jadi Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, rehatlah ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Kalau aku berehat, bagaimana keadaan umat aku satu hari nanti? Maknanya apa? Ibadah Nabi, doa Nabi ni semua untuk umat. Segan lah kita tuan-tuan. Segan lah pada Nabi kalau nama kita tak dalam senarai ahli syurga tuan-tuan. Jadi kita doa lah pada Allah SWT jadi syurga. Sebab buat ibadah Ustaz sampai malam baca Quran sampai khatam satu Quran, Nabi pun faham juga. Nabi bukan suruh kita buat ibadah malam sampai pagi tuan-tuan. Ada juga time rehat. Orang muda dengan orang tak berapa nak muda ni dia lain tuan-tuan, kudrat dia. Tapi jangan sampai kita tak ada masa nak rehat. Last bila dah habis ni. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang muda tuan-tuan. Setiap hari solat malam khatam satu Quran. Setiap hari. Ustaz, boleh ke Ustaz? Kita orang baca tak boleh Ustaz khatam, tak payah solat lah dengan baca Quran tu, tak boleh khatam satu malam. Jangan bandingkan kita zaman sahabat Nabi tu, keberkatan Allah Ta'ala bagi pada masa. Sekarang kita rasa masa kita semakin lama semakin pendek. Baru rasa macam minggu lepas saya sambut birthday. Ni dah sambut birthday lagi. Yang itu kan Nabi dah kata dah, masa tu makin laju. Dulu sahabat Nabi, keberkatan masa tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Dah tua dah sekarang. Ya Allah. Dulu rasa macam muda lagi. Macam tu lah. Tengok budak-budak merempit. Alahai. Exhaust dia tak kuat sangat. Dulu zaman aku muda tu kan suka cerita. Zaman aku muda. Tak sudah-sudah kata. Sekarang mak-mak ni kata dulu zaman mak tu masa belajar dulu jalan kaki, dia nak suruh anak dia tu sama ikut dia. Tak sama zaman kita dengan anak-anak kita. Tuan-tuan jauh sikit kot. Ni yang jenis macam label-label saya ni. Kalau cerita dengan anak-anak, dulu ayah pergi sekolah 2 kilometer jalan kaki. Dia nak anak kita tak boleh nak masuk kalau otak kita. Tak boleh masuk kalau otak dia tuan-tuan. Dia tak boleh mikir tau. Sebab apa? Bila kita nak lepaskan dia jalan kaki, kita pula tak bagi. Kalau betul-betul nak ikut kan 2 km jalan kaki, masa tu bawa duit 20 sen je, cukup je. Kau zaman sekarang bawa duit RM10 pergi sekolah, itu pun tak cukup, belajar pun susah. Dia nak suruh kita susah macam dia dulu. Agak-agak tuan-tuan, tak boleh follow. Zaman dia, zaman kita. Kita kena cerita ikut zaman dia. Ni yang disebutkan oleh Abdullah Nasir Ulwan ni disebut.
Jangan cerita ikut zaman kita dulu. Memang budak-budak tak terima lah. Cerita zaman dia sekarang ni, barulah kena dengan jiwa dia. Kalau boleh nak ikut zaman mak dia susah dulu, bawa bekal, bungkus daun pisang, apa benda semua, dia nak ikut macam tu, agak-agak tuan-tuan. Apa saya nak cerita tadi lupa. Abdullah bin Amr bin Al-As ni tuan-tuan, setiap malam khatam satu Quran, sampai ke telinga Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ni. Nabi tak marah, tapi Nabi jumpa Abdullah. Wahai Abdullah, dia kata, kalau kamu terus menerus dengan kamu tak rehat malam, kamu solat malam, baca Quran, hatam Quran, aku takut kalau badan kamu jadi lemah. Kenapa? Terlalu banyak sangat ibadah sampai tak cukup tidur. Yang keduanya, aku bimbang mata kamu akan rosak. Maka Nabi SAW menasihatkan macam ni lah, dia kata. Nabi SAW cadangkan 1 bulan khatam satu Quran. Nampak tak tuan-tuan? Nabi SAW padahal dia boleh buat satu malam satu khatam Quran tuan-tuan, tapi Nabi SAW cadangkan 1 malam, 1 bulan 1 kali khatam. Nabi bagi panduan, ya Rasulullah, boleh tak kalau tambah lagi? Dia minta dengan Nabi SAW, kalau begitu 20 hari khatam satu Quran. Nabi kata begitu. Dia minta izin lagi, Nabi, ya Rasulullah, minta panjang sikit boleh tak? Minta tambah lagi. Zaman-zaman aku muda ni, kalau boleh aku nak buat ibadah lebih sikit. Dia kata macam tu. Boleh tak ya Rasulullah? Minta dengan Nabi. Maka Nabi SAW kata, kalau begitu 3 hari khatam satu Quran. Maka sampai akhir hayat Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ikut cakap Nabi, panduannya daripada Nabi. Badan dia sihat, khatam Al-Quran 3 hari sekali sampai mati. Sebab apa? Nabi tahu keadaan diri kita tuan-tuan. Buat ibadah ni kadang dia ada had dia juga. Tengok bulan puasa tahun lepas, cerita khatam sampai 3 kali, khatam sampai 2 kali. Penat dah, pulun badan kita, dihanyak badan kita sebulan tu. Sebab apa? Nak dapat barakah Ramadan. Betul, ceritanya lepas Ramadan ada yang macam tu. Sebulan khatam 3 kali ada? Memang tak ada. Sebab apa? Dah penat badan kita, digasak daripada bulan Ramadan tadi tu. Kau nak buat boleh, mulai sekarang ni sampai jumpa Ramadan. Jadi kita dah terbiasa, badan tak penat. Ya, ini kadang-kadang jadi begitu keadaan ni. Jadi Nabi SAW bagi nasihat, sebab Nabi faham setiap orang tu ada kemampuan masing-masing. Sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, aku nak buat ibadah macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Uthman aku tak mampu ya Rasulullah. Boleh tak aku solat 5 waktu, sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku buat apa yang Allah Ta'ala suruh, aku tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Aku tak tambah solat sunat, tak tambah puasa sunat, tak ada. Aku buat yang wajib je, tak tambah ya Rasulullah. Aku masuk syurga tak ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Naam, kamu pun akan masuk syurga. Begitu keadaannya. Maknanya Nabi SAW nak kita cari apa-apa kebaikan yang boleh kita persembahkan depan Allah SWT satu hari nanti, untuk jadi lesen kita masuk syurga. Yang penting solat ni jangan tinggal, buat kebaikan istiqamah. Hari-hari kita baca zikir selawat atas Nabi SAW ke, kita baca la ilaha illallah pun, walaupun tak banyak tapi istiqamah, benda tu yang kita akan bawa jumpa Rasulullah SAW, bahawa kita selayaknya menjadi umat Nabi SAW dan patut dapat syafaat daripada Rasulullah untuk masuk dalam syurga. Kita ni jadi saksi sama kita atas kebaikan kawan-kawan kita. Ada orang dia masuk syurga tuan-tuan, member dia 2, satu miskin, satu kaya tuan-tuan, dua-dua ahli ibadah. Kemudian bila mati dua-dua tuan-tuan, yang miskin dia masuk syurga dulu. Bila masuk syurga ni tuan-tuan, dalam syurga tu dia sunyi. Macam sekarang kita seorang-seorang sunyi, seorang-seorang kawan dah tak ada. Tu tadi bila kita punya sahabat kata, ingatlah sahabat-sahabat kita yang lepas. Ingat tu untuk kita bagi dia syafaat di akhirat esok. Mungkin dia dah di tempat yang baik, dia akan jadi saksi kita tuan-tuan. Kita pun akan jadi saksi dia. Itu sebenarnya. Jangan sampai lupa kawan-kawan kita yang dah meninggal. Bila kita meninggal tak tahu, mungkin kejap lagi, mungkin besok, mungkin saya tambah ceramah 5 minit meninggal. Jadi kita tak tahu. Jadi kita cari kebaikan kita. Yang miskin ni dah masuk syurga dah 500 tahun, cari member dia kat dalam syurga tak jumpa. Nabi SAW sebab apa? Laki ni cari sahabat dia dekat dalam syurga tak jumpa 500 tahun tuan-tuan. 500 tahun cari, mana member dia tak jumpa. Lepas 500 tahun terserempak dengan member ni. La ilaha illallah, aku cari satu syurga ni tak jumpa, engkau mana? Engkau tak ingat aku ke? Tak adalah, aku baru check in, dia kata macam tu. Aku baru je masuk syurga ni. Faham tak tuan-tuan? Orang miskin dia masuk syurga dulu tuan-tuan.
Member dia tu tak masuk neraka, tapi nak lepas custom tu banyak benda nak kena settle. Yang dia ni ada satu motor cup je, satu Honda Cup tu, itu je yang dia kena nilai tu. Yang dia member ni ada 4 biji kereta, rumah ada 3 biji, rumah sewa apa tu. Ni kereta yang pertama, zam. Okey, ada rasuah ke tak ada, ambil daripada hasil haram ke tak ada, okey tak ada, okey lepas. Kereta nombor 2, cerita gitu. Sama lah perempuan. Gelang yang pertama, okey, ni dapat daripada mana ni? Paksa-paksa suami ke? Oh, rembat duit suami Oh, cerita gitu, makan riba cerita gitu. Okey, tak lepas. Oh, yang ni lepas. Okey, gelang yang kedua, cincin pula. Yang ini pula. Itu yang 500 tahun member dah masuk tu, yang dia baru check in masuk dalam syurga kan. Jadi manfaatkan harta. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT membeli jiwa dan harta orang beriman itu dengan syurga. Jadi Nabi nak jumpa kita kat syurga esok dengan kebaikan yang kita datang daripada jiwa kita dan juga harta kita. Itu cara paling mudah untuk kita dapat tempat di syurga Allah SWT, jumpa dengan Rasulullah. Dah tuan-tuan, cukup setakat tu, tak payah macam beria sangat. Saya belum masuk tajuk lagi, kita sambung lah tahun-tahun depan ke macam mana. Tengoklah macam mana. Saya tak ceramah tuan-tuan, saya bual-bual je ni cerita gitu. Nak ceramah sangat saya segan, macam tak layak tuan-tuan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, minta maaf saya batin, bukan nak mengajar apa, sekadar perkongsian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ni memberi manfaat kepada guru-guru saya, ibu bapa saya, dan kita semua hari ini dapat barakah. Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita, cinta kita pada Nabi SAW tidak berbelah bagi, akan menyebabkan kita dapat syafaat daripada Rasulullah, masuk syurga sama-sama sebab kita cinta dan sayang pada Nabi SAW. Saya memang berhasrat sangat nak sambung ceramah sampai pukul 12 malam, tapi tak apalah, cukup-cukup lah. Setiap orang ni ada limit dia. Saya tengok mata dah gini, dah berzikir 2-3 kali je, itu signal lah. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak, minta maaf sungguh-sungguh. Perempuan pun, mak saya ni, saya minta maaf lah banyak-banyak atas salah silap, atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.